Okey, baiklah. Seterusnya kita akan sambung. Okey, kita akan sambung dalam video yang kedua ni. Okay, kita nak kenal, nak berkenalan dengan komponen dan juga simbol serta cara kita nak lukis, kita nak gabungkan komponen-komponen ni dalam sesebuah litar elektrik. So, kebiasaannya, okey, komponen utama dalam tajuk elektrik ada 4, terdiri daripada sel kering, okey, suis, mentol dan juga wayar. Tapi wayar tu tak dimasukkan lah sebab dia mudah saja, okey. So, kita tengok dulu kepada sel kering. Okey, sel kering, okey, kalau bentuk komponen, okey, bentuk ni macam ni. Komponen, apa beza komponen dengan simbol? Okay, komponen ni adalah dalam orang kata dalam kehidupan, maksudnya yang real punya, yang real lah. So komponen ni yang real punya. Okey, komponen ni yang real punya. Okey, tapi okey, dalam sains kebanyakannya kebiasaan kita akan kalau nak lukis-lukis ni kebiasaannya dia banyak melibatkan simbol. Okey, ini adalah komponen untuk sel kering. So dia ada terminal positif, dia ada terminal negatif. Okey, so simbol untuk sel kering adalah macam ni simbol dia. Okey, dia ada satu garisan yang panjang dan juga satu garisan yang pendek. Di mana satu garisan yang panjang ni merujuk kepada terminal positif. Okey, manakala yang pendek ni adalah terminal negatif. Terminal negatif. Okay, tapi kebiasaannya kita tak tulis positif dengan negatif ni dekat simbol sebab kita tahu. Okey, satu sel kering, untuk satu unit sel kering, satu biji sel kering, dia mesti ada satu panjang, satu pendek. Okey, kalau dua, kalau katakan kita ada dua sel kering, dua sel kering, katakan macam ni contohlah. Contoh dia macam ni. Positif, negatif, positif, negatif. So, secara simbol dia akan jadi ini adalah untuk sel kering yang pertama. Ini adalah untuk sel kering yang pertama. Kemudian sel kering yang kedua bermula dengan terminal positif. So, kita tambah satu garisan panjang. Kemudian negatif, satu garisan pendek. Kemudian kita tambah garis. Garis tepi ni menunjukkan apa? Ini sebenarnya menunjukkan dia punya wayar lah, wayar penyambung. Okey, seterusnya kita pergi pula, kita tengok pula kepada suis. Komponen dari segi bentuk komponen. Ini adalah suis. Ini adalah suis yang mudah lah. Ini adalah keadaan apabila suis terbuka. Tapi apabila kita lukis dalam bentuk simbol, bentuk dia macam ni. Kita tukar saja, kita mudahkan saja lukisan. Kalau suis terbuka, dia akan jadi bentuk dia macam ni. Garisan ni akan terbuka lah. Tapi kalau keadaan suis tertutup, macam ni, tertutup habis, so dia akan tertutup, bersambung. Ini adalah keadaan ke suis tertutup. Penting untuk awak tahu suis terbuka dengan suis tertutup sebab kebiasaannya tajuk elektrik ni dia banyak melibatkan lakaran, simbol. Dia banyak mengelirukan pelajar. Terutamanya kita akan tengok dalam litar CD, litar selari. Penting untuk awak tahu apa maksud. Apa maksud simbol-simbol dan sebagainya. Kemudian untuk mentol, ini adalah komponen mentol macam biasalah, semua tahu kan. Dari segi simbol, kita pakai standard lah, kita pakai simbol yang ni. Bulat, lepas tu pangkah dalam dia. Dia ada juga simbol yang lain. Dia ada juga simbol yang lain. Ini sebagai pengetahuan tambahan awak lah. Ini juga adalah simbol. Ini pun simbol mentol juga. Tapi standard, senang cerita kita pakai simbol ini. Ingat, ini adalah simbol untuk sebiji bateri. Sebiji sel kering. Ini simbol dia. Positif, negatif. Simbol suis terbuka macam ni simbol dia. Suis tertutup macam ni. Simbol untuk mentol macam ni. Kenapa kita kena ada lukisan dalam bentuk simbol, lukisan skematik? Supaya senang memudahkan kerja kita untuk mengenal pasti. Tak adalah kita nak lukis cantik bentuk dalam bentuk komponen. Susah. Tak tepat. Seterusnya bila kita dah tahu, kita dah kenal komponen dan juga simbol, barulah kita pergi kepada litar. Apakah yang dimaksudkan dengan litar elektrik? Apakah yang dimaksudkan dengan litar elektrik? Litar elektrik bermaksud susunan komponen elektrik.
Yang tadi kita dah tahu, mentol, sel kering, wayar penyambung, Swiss tu, okey, cara macam mana kita nak susun. Okey, istilah yang biasa kita akan jumpa. Istilah yang pertama, okey, adalah lita lengkap. Okay, istilah yang kedua, kita akan jumpa lita tak lengkap. Apakah yang dimaksudkan dengan lita lengkap ni? Okey, lita lengkap ni bermaksud ada arus elektrik yang mengalir dalam lita elektrik tu. Okey, maksudnya dia ada elektrik lah, ada karen mengalir. Tapi kalau awak jumpa lita tak lengkap, maksudnya dia tiada arus elektrik. Maksudnya kalau contoh mentol tu dia tak menyala, maksudnya dia tak ada elektrik lah. Okey, macam mana kita nak tahu dia lita lengkap ataupun lita tak lengkap? Kebiasaannya kalau lita lengkap, kita nak tahu ada arus ke tak, kita akan tengok dia punya simbol Swiss. Okay, kalau Swiss tertutup ni maksudnya dia ada elektrik yang mengalir. Tapi kalau lita tak lengkap, memandangkan dia tiada arus, maka Swiss dia dalam keadaan yang terbuka. Okay, indikator yang kedua kita juga boleh tengok dari segi mentol. Mentol tu menyala ataupun tak menyala. Kalau menyala maksudnya ada elektrik, lita lengkap lah. Kalau mentol tak menyala, okay, tak ada elektrik, maksudnya lita tak lengkap. Okay, okay. Swiss tertutup dengan Swiss terbuka. Okay, awak jangan keliru dengan istilah yang kita pakai biasa dekat rumah. Contoh mak kata, tolong buka kipas. Okay, tolong buka kipas. Okay, kalau buka kipas, okay, kita faham lah maksudnya kita nak turn on. Kita nak onkan kipas tu, dia nak berpusing. Okay, tapi dalam sains, buka kipas ni, kalau dia punya Swiss, okay, dia adalah Swiss dia tertutup. Okay, kalau kita simbolkan lah dalam bentuk Swiss, Swiss dia mesti tertutup. Okay, sebab dia ada arus elektrik. Okay, kalau dia kalau mak kata tutup kipas, maksudnya tak nak pakai kipas, dah tak nak pakai. Okay, tak kisahlah, bukan setakat kipas je, apa-apa juga barang elektrik lain. Kalau tutup kipas, okay, turn off. Kita tutup ni, okay, bahasa pasar kita, okay, kita faham lah maksudnya dia tutup. Tapi dalam sains, tutup kat sini, okay, dia merujuk kepada keadaan Swiss tu terbuka. Okay, bila keadaan Swiss terbuka, maksudnya tak ada elektrik. Kalau Swiss dia tertutup, okay, maksudnya dia ada elektrik. Okay, awak jangan keliru, awak jangan pula nanti keluar soalan, awak kata buka kipas, okay, buka kipas maksudnya ada arus elektrik. Salah. Okay, kita pakai istilah Swiss tertutup dengan Swiss terbuka. So, itu trik lah tajuk elektrik. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada cara nak melakar lita. Okay, so contoh yang pertama. Okay, ini adalah lakaran lita dalam bentuk komponen. Okay, ini dalam bentuk komponen. Ini adalah lakaran dalam bentuk simbol. Okay. Yang pertama ni adalah dalam bentuk komponen, yang kedua ni adalah dalam bentuk simbol. Okey, senang saja. Okey, antara tips, cara nak mudah. Okey, yang pertama, kita kena tengok setiap komponen dalam lita elektrik. Maksudnya, komponen dia ada apa? Dia ada kat sini, dia ada satu sel kering, dia ada satu Swiss, dia ada dua mentol. Okey, so bila kita lukis nanti dalam bentuk simbol, dia mesti sama juga. Dia mesti ada sel kering, dia mesti ada Swiss, dia mesti ada mentol dalam jumlah yang sama. Okey, tips yang kedua, kita lakar, lukis simbol ikut kedudukan komponen. Macam gambar ni, contoh sel kering ni dekat atas, dia mula-mula positif dulu. So, awak lukis dalam bentuk simbol, garisan panjang dulu, kemudian baru garisan pendek. Okey, kemudian Swiss dekat bawah. Swiss dekat bawah dalam keadaan ini Swiss dalam keadaan tertutup. Swiss dalam keadaan tertutup. Jadi awak lukis simbol Swiss tertutup, awak cantumkan saja. Kemudian dia ada dua mentol. So awak lukislah dua mentol. Mentol ni sebelah-sebelah. Dan awak ikut saja. Komponen, kalau bentuk komponen macam ni, simbol pun ikut saja. Senang. Tak payah awak nak pening-pening kepala. Kemudian tips yang ketiga, awak kena pastikan bilangan, jumlah dia. Bilangan dan susunan simbol sama dengan komponen. Dia maksudnya gambar ni dengan gambar ni mesti sama, cuma beza dia ini dalam bentuk komponen, ini dalam bentuk simbol. Jangan pula simbol dah betul, tiba-tiba terbalik, awak lukis ni negatif dulu, sini baru positif. Jangan. Ini adalah tips cara mudah lah nak lukis, nak lakar lita.
Okey, benda yang kita perlu ambil perhatian, pastikan lakaran awak mesti kemas, garisan awak mesti lurus. So, macam mana nak pastikan garisan lurus? Pakailah pembaris. Okey, tengok dalam gambar ni, mesti lurus. Sebab apa kita pakai pembaris? Okey, kalau macam online ni, tak apalah, boleh dimaafkan sebab kita tak ada pembaris. Jadi memang bengek sikit. Okey, antara perkara yang kita kena tengok, sentiasa perhatikan dia punya terminal positif negatif sel kering. Kedudukan dia mesti sama. Dan yang kedua, kita kena perhatikan keadaan Swiss. Tengoklah, Swiss tu ditutup ke ataupun dibuka. Kalau Swiss tu macam ni ditutup, so simbol pun mesti ditutup. Kalau Swiss tu dalam keadaan terbuka, so awak kena lukis dalam keadaan yang terbuka. Sama saja. Bilangan sama, keadaan pun kena sama juga. Okey. Seterusnya, cara melakali litar. Contoh yang kedua. Sama juga. Satu sel kering macam ni. Swiss kat sini, ini bentuk simbol dia. Mentol dia kat sini. Swiss kat bawah, sama saja. So, macam mana awak cantumkan? Awak tambah saja garisan. So, garisan ni sebenarnya ini menunjukkan wire lah. Wire penyambung. Sama. Tengok bilangan dia sama, kedudukan dia pun sama. Senang awak tak punya kepala. Seterusnya, kita akan sambung untuk video yang ketiga. Kita akan belajar pula tentang dua jenis litar, iaitu litar siri dan juga litar selari dalam video yang seterusnya.